saudari pengacara maghrib, Cik Humaira yang manis berturun biru ya di sana. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang. Saya ucapkan kepada peserta dan para panel webinar bedah buku Teaching on the Go pada hari ini. Saya, Nur Rashidah binti Abu Mansur, merupakan moderator anda pada hari ini. Okey, saya nak tanyalah peserta, dengar ke suara saya? Anda boleh komen ya di ruangan komen. Okey. Pasti para peserta tidak sabar untuk bersama-sama mendalami apakah yang dimaksudkan dengan membedah buku Teaching on the Go itu. Bersama saya pada hari ini dengan panel-panel hebat kita yang akan mengupas dengan lebih lanjut sebentar saja lagi. Okey. Dengar, Alhamdulillah, terima kasih para peserta. Saya harap semua semangat ya pagi-pagi ni, insya-Allah. Okey, untuk pengetahuan semua, program kita pada hari ini akan terbahagi kepada 4 sesi. Iaitu sesi yang pertama, kita akan bersama dengan Puan Ain berkenaan topik Google Meet dan Facebook Private Group. Sesi yang kedua, kita akan bersama dengan Puan Rusnaini bagi perkongsian Google Classroom. Sesi yang seterusnya, kita akan bersama dengan saudari Putri Natasha dan saudari Rashidah untuk sesi keberkesanan penilaian Teaching on the Go. Bukan saya ya, ada lagi namanya Rashidah, kebetulan sama nama kami. Okey, dan sesi yang terakhir, kami ada sesi soal jawab daripada para peserta dan soalan yang dipilih melalui borang pendaftaran. Jika para peserta mempunyai sebarang persoalan, anda boleh type di ruang komen, okey? Jadi saya akan bacakan untuk anda. Baiklah, tidak kenal maka tak cinta orang kata. Jadi, mari saya memperkenalkan para panel hebat kita pada hari ini. Panel kita yang pertama ialah Puan Nurul Ain binti Abdul Aziz. Beliau berusia 33 tahun dan merupakan ibu kepada seorang cahaya mata. Alhamdulillah. Comel ya anak Puan Nurul Ain ni. Okey. Beliau juga merupakan pensyarah bidang kewangan dan perbankan Islam di Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Johor, kampus Gamat. Pengalaman beliau sebagai seorang pensyarah adalah selama 7 tahun. Lama ya, bukan satu tempoh yang singkat. Beliau juga merupakan pelajar lulusan UiTM Shah Alam dalam bidang sarjana sains pengurusan perniagaan penyelidikan. Okey, Puan Ain, apa khabar? Cantik Puan Ain di situ ya. Bertudur biru hari ini juga. Alhamdulillah, terima kasih Puan Ain kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Okey, panel kita yang seterusnya ialah Puan Rusnaini binti Muhammad Khalid. Beliau merupakan ibu kepada 3 orang cahaya mata dan sangat berpengalaman sebagai pensyarah selama 6 tahun. Alhamdulillah. Beliau merupakan pensyarah bagi kursus matematik di Fakulti Sains Komputer dan Matematik UiTM Johor, kampus Gamat. Beliau juga merupakan pelajar lulusan UiTM Shah Alam dalam bidang sarjana sains matematik gunaan. Apa khabar Puan Rusnani? Khabar baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Bertudur merah hari ni, merun Merun, cantik. Merun. Terima kasih Puan Rusnani kerana bersama dengan kami pada hari ini. Okey. Panel kita bagi slot yang ketiga ialah Cik Putri Natasha dan Cik Rashidah Rashid. Mereka berdua merupakan pelajar sarjana muda UiTM Johor, kampus Gamat. Mereka juga merupakan antara wakil duta mahasiswa Johor bagi projek Teaching on the Go. Okey, saya nak tanyalah khabar saudari berdua. Okey ke di sana? Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Okey. Hadirin yang dihormati, kita sedia maklum negara kita sudah hampir 2 tahun mengalami wabak COVID-19. Oleh hal yang demikian, pelajaran dan pembelajaran tidak dapat dijalankan secara bersemuka seperti biasa, iaitu di sekolah, di universiti.
Rentetan daripada itu, dengan hadirnya aliran teknologi yang kian pesat membangun kini, pelajaran dan pembelajaran dapat diteruskan seperti biasa melalui medium atas talian seperti Google Meet, Google Classroom, Zoom dan sebagainya. Baiklah, saya teruskan majlis dengan sesi pertama bersama dengan Puan Ain yang akan menerangkan berkenaan Google Meet dan Facebook Private Group dalam PDPR. Seperti yang kita semua sudah sedia maklum, Google Meet merupakan platform yang sering digunakan oleh para guru dan pensyarah sendiri dalam sesi pembelajaran PDPR secara atas talian. Facebook juga merupakan salah satu aplikasi yang sering digunakan. Akan tetapi masih ramai lagi yang tidak tahu bahawa kelebihan Facebook ini bagi tujuan pembelajaran. Kita selalu tengok Facebook untuk hal-hal luar lah, isu-isu semasa. Tapi mereka tidak sedar bahawa Facebook ni sebenarnya boleh untuk sesi pembelajaran. Jadinya, tanpa kita membuang masa, saya ingin jemput Puan Ain untuk menerangkan lebih lanjut mengenai isi kandungan itu berkenaan Google Meet dan Facebook Private Group. Dipersilakan Puan Ain. Terima kasih Cik Nur Rashidah. Okey, sebelum tu saya nak minta sedikit respon. Dia dengar suara saya dengan jelas ke semua? Okey, Alhamdulillah. Okey, sebentar saya minta izin untuk buka slide. Okey, sebab saya ada buat sedikit slide untuk perkongsian. Sekejap Okey, boleh nampak slide saya ke semua? Boleh Puan. Boleh nampak slide saya semua? Okey, Alhamdulillah. Okey, kalau semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Profesor Madya Dr. Farid Rabi bin Abdullah, Pembantu Rektor Quiz, Dr. Zeti Nur Zuliana Rashid, Timbalan Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar, Profesor Mukmin Basri, Timbalan Rektor PGI, Encik Muhammad Hanafi bin Muhammad, Penasihat Persatuan Sahabat Perpustakaan Quiz, Cik Putri Dania Nur Azlin, Presiden Persatuan Sahabat Perpustakaan Quiz, Jawatan Kuasa PSP Quiz, Duta Mahasiswa UiTM Johor dan para hadirin dan hadirat peserta webinar Bedah Buku Teaching on the Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Okay. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT, hari ini kita dapat sama-sama lah di dalam satu program yang dipanggil sebagai webinar Bedah Buku Teaching on the Go. Ya. Okey, jadi saya pastilah Yasmin. Maaf saya ada dengar tadi suara. Okey. Cuba kau tekan link yang dia bagi kat grup WhatsApp. Saya teruskan minta host bantu saya untuk untuk mengikat sebentar. Okey. Okey. Right, jadinya saya pastilah data yang ada di dalam webinar kita hari ini mesti tertanya-tanya sebenarnya. Bedah buku Teaching on the Go. Apa sebenarnya apa isi kandungan ataupun apa yang menarik sebenarnya yang ada dalam buku Teaching on the Go ini. Sebelum saya pergi lebih jauh, saya ingin kongsikan sedikit kepada semua hadirin webinar bedah buku kita hari ini. Tadi semasa ucapan halu-haluan Puan Syahira wakil daripada UiTM ada menerangkan sedikitlah tentang latar belakang program Teaching on the Go ini. Tambahkan bagaimana tercetusnya kami-kami ni mula untuk menulis tentang buku Teaching on the Go ni. Seperti kita semua tahu pada tahun lepas
sekitar bulan Mac tahun 2020. Itu merupakan rentetan dan permulaan lah bagi negara kita Malaysia di mana mula tertukarnya wabak COVID-19 ini. Dan kita lihat dengan kehadiran wabak 19 secara tidak langsung telah landscape pendidikan dalam konteks Malaysia. Maksudnya di sini kalau kita lihat sebelum ini, kalau kita pergi ke sekolah, ke universiti dan sebagainya, kita di Malaysia menggunakan kaedah pembelajaran dan pengajaran secara bersemuka. Maksudnya kita pergi sekolah, ada cikgu berjumpa dalam kelas, kita kata istilah dia face to face lah. Tapi sejak negara kita dilanda, bukan negara kita saja, bahkan seluruh dunia dilanda oleh wabak COVID, maka sedikit demi sedikit kita dapat melihat telah berlaku perubahan dalam landscape dan corak pendidikan di Malaysia dan juga di negara-negara lain lah. Dan atas inisiatif tersebut, Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan satu kaedah yang disebut sebagai PDPR. Yakin ramai dah terbiasa mendengar istilah PDPR, pengajaran dan pembelajaran daripada rumah. Di mana kita tahulah di rumah kita tidak ada cikgu, tetapi dia akan buat perkara online atas talian. Dan disebabkan inilah kami sebagai penulis terpanggil untuk menulis satu buku yang juga dapat membantu para guru di luar sana dengan lebih mudah untuk mengendalikan teknologi. Kalau kita tengok saya pergi kepada slide seterusnya, apa sebenarnya tujuan ataupun objektif lah kita adakan projek Teaching on the Go ini. Kerana kita nak tingkatkan kemahiran guru dalam penggunaan teknologi. Kalau kita tengok saya ambil daripada skop Segamat sendiri. Kenapa saya ambil dalam skop Segamat? Kerana saya berada di Segamat dan di mana kita semua tahu Segamat ini dalam kategori luar bandar. Dia berbezalah dengan sekolah-sekolah yang ada di bandar. Kalau sekolah-sekolah yang ada di bandar, mereka lebih advance daripada sudut penggunaan teknologinya, fasiliti dan sebagainya lah. Tapi kalau sekolah di luar bandar, mungkin dia sedikit berbeza dengan sekolah yang ada di bandar. Kita boleh lihatlah mungkin daripada sudut pendedahan kepada teknologi itu mungkin kurang. Dan atas dasar tersebut kami para penulis come out lah dengan satu inisiatif untuk buat satu buku yang kami rasa dapat membantu para guru. Especially kita tahulah kita tak, mungkin kita tak biasa dengan pengajaran secara atas talian dan sebagainya. Kalau saya boleh kongsikan pengalaman saya kepada anda semua, saya pensyarah di UI. Kami pun begitu, seperti mana sekolah ajar bersemuka dan sebagainya, kami pun begitu di universiti, di mana kami pun ajar secara bersemuka. Saya jumpa student dalam kelas, student nampak saya, interaksi kami dalam kelas. Begitulah sebaliknya, dan saya yakinlah anda semua yang di kuis ini pun begitu juga. Tapi sekarang ni kita dah tak boleh nak buat kaedah sebegitu. Agak sukarlah untuk kita laksanakan disebabkan cabaran wabak yang pandemik yang ada ini. Maka itulah kami rasa terpanggil untuk menulis ini. Saya sendiri di awalnya masa baru-baru mendapat arahan untuk melaksanakan pengajaran nak mengajar menggunakan atas talian, masa tu saya terpinga-pinga. Sebab saya sendiri pun masa tu faham ada teknologi dan sebagainya, tapi kita tak orang katakan kita tidak menggunakan sepenuhnya. Saya dah tahu ada Google Meet. Tapi saya tak explore kepada benda tersebut. Facebook pun sebegitu. Mungkin ada antara kita yang tertanya, kenapa antara Facebook ni antara aplikasi ataupun platform yang saya nak ketengahkan. Nanti saya kongsikan kenapa. Mungkin kita sekadar tahu Facebook ni dia hanya untuk perkongsian, posting, sharing gambar dan sebagainya. Tetapi dia ada satu lagi kita namakan Facebook Private Group yang dia juga sesuai kalau kita nak gunakan sebagai platform lah untuk kita mengajar pelajar dan sebagainya. Seperti saya sendiri
masa mula-mula saya dapat arahan kena mengajar secara online tu, saya jadi macam tak tentu arah alamak macam mana ni. You bayangkan, okey, 8 pagi saya pergi kelas mengajar macam biasa, tiba-tiba hari yang sama pukul 2 petang dapat arahan. Okey, dah tak boleh pergi kelas kerana wabak dah mula tertular, ni ajar secara online. Ketika itu macam-macam, okey, macam-macam kaedah saya cuba. Webex ni pun saya pernah guna, Facebook pun saya pernah try, Instagram pun saya pernah cuba. Sehinggalah saya tercari-cari apakah platform yang sesuai, dan ketika itu saya pergi kepada Facebook private group. Saya pakai, saya gunakan. Di ruangan Facebook private group pun tak ada siapa-siapa yang nampak apa aktiviti saya. Saya buat live dan sebagainya. Yang hanya tahu ialah pelajar-pelajar saya yang ada dalam grup secret tersebut. Jadi selama 1 semester saya menggunakan, saya cuba merasai menggunakan Facebook private group tersebut sebagai platform untuk saya mengajar. Kerana fungsi dia bukan sekadar live, bahkan dia ada pelbagai fungsi. Sebentar lagi saya kongsikan kepada anda semua. Okey. Jadi kita balik semula kepada apa objektif sebenarnya. Okey, jadi penulisan buku ini sebenarnya, objektif utamanya ialah untuk meningkatkan kemahiran guru dalam penggunaan teknologi. Kita mengharap adanya buku ini dapat membantu para guru di luar sana, bukan saja gurulah, bahkan pensyarah, tenaga pengajar di luar sana, dapat laksanakan sesi pembelajaran dengan lebih mudah, dan dapat sediakan bahan pengajaran, tugasan, latihan amali, dan juga boleh digunakan sebagai rakaman audio dan video. Jadi kalau saya boleh kongsikan kepada anda semua, buku lah kita telah pun mendapat pengiktirafan lah ISBN, dan kalau kita tengok sebenarnya di sini kita terbahagi kepada 3 lah isi kandungan buku ini. Kita ada chapter Google Meet, Google Classroom dan Facebook Private Group. Mungkin di luar sana ada yang tertanya-tanya kenapa kami ambil topik yang mudah, contoh Google Meet, Google Classroom, Facebook Private Group. Mungkin akan ada setengah orang beranggapan oh ni senang, boleh tengok dekat YouTube ke apa dan sebagainya lah. Tapi pendekatan yang kami pilih ketika kami menulis ini, kami lebih melihat walaupun dia senang, tapi tak semua orang boleh menggunakannya. Contoh kalau kita tengok ni, kebanyakan mereka ada yang datang daripada golongan yang kita kata golongan umur pertengahan. Kalau guru-guru yang datang daripada generasi muda, mungkin dia kurang sedikit masalah lah kerana mereka pantas dengan penggunaan teknologi. Tapi kalau kita tengok guru-guru yang dalam golongan pertengahan umur dan sebagainya, saya dan juga tim-tim saya merasakan kita perlu bantu mereka. Dan kalau saya boleh kongsikan kepada anda semua, buku ini bukan sekadar buku, tetapi tiga topik ini kami keluarkan dia sebagai modul. Modul 1 Google Meet, modul 2 Google Classroom, modul 3 Facebook Private Group. Dan modul-modul yang datang daripada buku Teaching on the Go ini, kami angkatlah sebagai satu modul, dan kami alhamdulillah telah berjaya laksanakan di 2 buah sekolah. Dan kami sangat-sangat bersyukur kerana penerimaan guru terhadap buku ini sangat positif dan memberangsangkan. Kalau saya boleh kongsi kepada you all. Ini isi kandungan yang ada dalam buku Teaching on the Go ini. Saya pergi kepada Google Meet dan juga Facebook Private Group lah, kerana Google Classroom ini akan disentuh oleh penceramah kedua kita sebentar lagi, Puan Rosani. Saya pergi kepada Google Meet dan Facebook Private Group dahulu. Kalau anda semua dapat lihat di sini, ini merupakan isi kandungan. Ketika mula nak menulis buku ini, kami cuba tunjukkan proses daripada awal. Kerana mungkin ada setengah orang dia tahu Google Meet sekadar create sahaja, tapi dia tidak memahami fungsi-fungsi yang ada. Kalau kita tengok
dekat Google Meet sekarang ni yang terbaru dia ada fungsi breakout rooms dan sebagainya. Kalau dahulu mungkin sekadar hanya ada fungsi mute, unmute, share screen, caption dan sebagainya. Tapi hari ini Google Meet pun semakin advance. Di mana dalam satu sesi kita boleh pecahkan kepada beberapa breakout rooms. Jadi tu ilmu barulah yang kita pun boleh belajar sebenarnya. Macam saya tunjukkan dekat sini. Mungkin kita tengok isi kandungannya sekadar benda yang simple. Tetapi sebenarnya benda ini bila kami ajarkan ataupun kami kongsikan kepada para guru, mereka sangat-sangat teruja dan mendapat respon yang positif. Dan kalau kita tengok konten-konten yang ada kat sini, kita ambil daripada awal. Macam mana kita tetapkan Google Meet daripada Google Calendar, daripada email, fungsi-fungsi yang ada. Ni kalau saya boleh kongsikan kepada semua, ini contoh isi kandungan buku. Jadi kami bawakan isi kandungan buku ini secara bergambar. Jadi bila secara bergambar, dia adalah lebih mudah. Lebih mudah kerana setiap langkah yang ada untuk kita setting Google Meet itu, dia datang bersama gambar. Jadi ini merupakan salah satu kita kata kaedah jugalah yang membantu para guru, terutama mereka yang mungkin pertama kali baru nak cuba-cuba pakai Google Meet. Mungkin sebelum ni dia tak pakai Google Meet untuk sesi pengajaran dia. Tapi this time dia nak try pakai Google Meet. So dekat sini buku ni ada step by step yang memudahkan. Kadang-kadang kita ni biasa kadang-kadang bila tulisan saja mungkin kita suka nak faham. Kita lebih prefer nak ada visual, gambar dan sebagainya. Jadi buku ni dia lengkap dengan gambar. Dan kalau saya boleh pergi kepada salah satu lagi, iaitu konten yang ada dalam Facebook private group. Yang ni pun saya ambil daripada awal. Pendahuluan, mencipta akaun Facebook, dan sehingga yang ke akhirnya. Kenapa saya ambil daripada awal? Kalau saya boleh kongsikan kepada anda semua, ketika kami menjalankan modul ini di sebuah sekolah rendah dan sebuah lagi sekolah menengah, tak semua guru dia ada Facebook. Rata-rata mereka mungkin sekadar menumpang di akaun anak dan sebagainya lah. Jadi kita ajarkan kepada mereka step itu daripada awal. Macam mana nak cipta akaun Facebook. Kemudian pergi ke login dan kita juga tunjukkan satu persatu apakah fungsi-fungsi yang ada. Kalau anda biasa menggunakan Facebook private group, anda akan mendapati di situ ada banyak fungsi. Selain daripada posting, live, chat room, media, folder, file and so on lah. So kat situ kita boleh nampak setiap step satu persatu kami tulis, kami terangkan di dalam buku ini. Jadi ni antaranya. Kita tunjukkan satu persatu. Daripada awal saya kalau boleh saya zoomkan sikit. Bagaimana nak mencipta akaun Facebook. Kita tunjukkan satu persatu. Dan dia bukan sekadar ketika itu bukan sekadar kita cerita saja pada guru. Bahkan kita buat satu proses kita namakan sebagai penilaian yang sebentar lagi akan dikongsikan oleh penceramah ketiga, Cik Nana dan Cik Syida. Bagaimana penilaian tersebut dilakukan. Sebab kadang-kadang bila kita ada buku, kita bagi ceramah, tapi dia sekadar tak mencukupi. Dia perlu ada satu sesi praktikal lah yang kita sebut, yang biar guru-guru ataupun tenaga pengajar ataupun pensyarah tersebut merasai. Mereka belajar bagaimana nak setting dan sebagainya menggunakanlah kepada buku ini. Jadi dia memang lengkap. Memang setiap kali apa saja chapter-chapter yang kita buat, pastinya kita akan letakkan gambar di situ sebagai panduan. Kalau saya sendiri pun, kalau saya belajar benda-benda baru begini, saya pun suka kalau ada gambar dan sebagainya. Sebab dia memudahkan kita punya tahap kefahaman. Jadi, saya nak kongsikan sedikit kepada anda semua. Di awal tadi saya telah menyebutkan mana buku ini bukan
sekadar buku. Okay, tetapi buku ini kita keluarkan, okay, 3 topik yang kita angkat sebagai modul dan kita laksanakan, okay, di 2 buah sekolah. Di Segamai ini kita ambil SK Gemerik dan SMK Gemerik. Kedua-dua sekolah ini dia terletak di luar bandar, okay, berhampiran dengan UiTM, dan kita bawakan modul ini kepada para guru. Dan kalau kita boleh tengok macam saya sebutkan tadi, respon mereka sangat-sangat positif. Mereka teruja dan mereka seronok. Okay, sebab banyak ilmu-ilmu baru yang mereka beri. Dan kalau based on kita katakan respon saya tanya kepada mereka, mereka kata seronok sebab mereka bukan saja dapat buku, okay, tapi mereka juga dapat bersama-sama mencubalah perkara tersebut. Okay, maksudnya dia punya hands on itu berlaku. Ni sebenarnya. Okay. Jadi kalau berbalik semula kepada objektif buku ni tadi, sebenarnya alhamdulillah dia sebenarnya secara tak langsung dia dapat tingkatkan kemahiran guru. Selepas kami bersama 12 sekolah ini, kita nampak respon mereka sangat positif. Contoh di sekolah rendah, ada guru yang dia tak pernah langsung buat kelas bersemuka dengan pelajar. Mungkin dia lebih banyak menggunakan kaedah-kaedah dan pendekatan lain. Tapi alhamdulillah selepas kita tamat dengan buku ini dan juga projek Teaching on the Go, kita boleh nampak positif feedback itu, di mana ada guru dah mula menggunakan platform yang kita ajarkan dan kongsi kepada mereka. Masa tu ada cikgu tu dah mula gunakan Google Meet bersama. Alhamdulillah lah, sebenarnya di sini kira-kira kita boleh katakan tercapailah objektif kami, di mana ketika kami menulis buku ini, niat kami hanyalah untuk membantu para guru dan pengajar di luar sana untuk lebih memahami tentang penggunaan platform-platform yang ada lah. Tapi kita pilih platform-platform yang mudah, yang mesra dan dekat lah dengan para guru ini. Jadi saya rasa itu saja yang boleh saya kongsikan sedikit sebanyak tentang 2 bahagian ini. So terima kasih. Saya kembalikan semula kepada saudari pengacara majlis. Terima kasih diucapkan kepada Puan Ain di atas perkongsian yang menarik sebentar tadi. Jadinya saya dapat ringkaskan bahawa buku Teaching on the Go ni sangatlah sesuai untuk cikgu-cikgu yang ingin belajar kerana dia grafik-grafik untuk mudah dipelajari. Terima kasih Puan Ain atas penerangan yang sangat jelas sebentar tadi. Baiklah, kita teruskan majlis dengan panel yang kedua. Okey, kita beralih ke sesi yang kedua bersama dengan Puan Rusnani. Perkongsian bersama Puan Rusnani adalah berkenaan dengan Google Classroom. Seperti yang kita sedia maklum, Google Classroom adalah platform yang sangat ideal dalam memberi tugasan kepada para pelajar secara atas talian. Aplikasi Google Classroom juga telah banyak membantu para pelajar dan para pengajar sendiri dalam penggunaannya yang sememangnya amat mudah dan efektif. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput Puan Rusnani bagi meneruskan lagi perkongsian kita pada hari ini. Persilakan Puan. Okey, terima kasih kepada saudari Rashidah di atas pengenalan sedikit. Okey, baiklah, sebelum saya mulakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Encik Muhammad Hanafi bin Muhammad, Penasihat Persatuan Sahabat Perpustakaan Kuis, ahli-ahli Persatuan Sahabat Perpustakaan Kuis dan Duta Mahasiswa UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat serta para hadirin sekalian. Okey, baiklah, hari ini saya akan bedah buku dalam buku Teaching on the Go, iaitu di bawah topik Google Classroom. Okay, sebelum tu saya akan share saya punya slide. Sekejap ya. Boleh nampak ke?
Semua orang boleh nampak ke? Boleh Puan. Sekejap, saya tengah buka. Oh, tak boleh. Okey. Baiklah, hari ini saya akan bercerita lebih lanjut tentang apa yang ada di dalam buku Teaching on the Go berkenaan dengan Google Classroom. Okey. So, untuk Google Classroom punya subtopik, dalam isi kandungan terdapat pendahuluan bagaimana cara mencipta Google Classroom, fungsi stream, fungsi classwork, tugasan pelajar, seterusnya ada fungsi people, fungsi grade dan juga memuat naik aplikasi kami. So ini ada 8 isi kandungan di bawah tajuk Google Classroom. So sebagai pendahuluan, Google Classroom adalah satu perkhidmatan web percuma yang telah dikembangkan oleh Google untuk sekolah atau institusi yang bertujuan untuk memudahkan para guru mencipta, mengedar dan menilai tugasan pelajar dalam ekosistem yang telah disediakan oleh Google. Dan tujuan utama Google Classroom ini adalah untuk menyelaraskan proses perkongsian fail di antara pelajar dan guru. Dekat sini maknanya setiap kelas, kelas yang kalau saya sebagai pengajar, setiap kelas yang saya cipta mempunyai folder tersendiri dan ianya berasingan di Google Drive. Yang seterusnya, Google Classroom mengintegrasikan dokumen, slide, email dan kalender ke dalam platform Google Classroom bagi memudahkan komunikasi secara talian di antara guru dan juga pelajar. Integrasi tu maknanya dia selaras, maksudnya dia disusun secara teratur di dalam folder. Kenapa Google Classroom? Sewaktu pandemik tahun lepas, bulan 3 kan dah start pandemik, kita PKP. Waktu tu saya masih lagi, saya rasa saya beruntung jugalah ya, sebab waktu bulan 3 tu saya masih dalam cuti bersalin. Jadi saya tidak mengalami tekanan seperti kawan-kawan saya yang lain, sebab mereka terus kena cari platform yang sesuai untuk lakukan pelajaran dan pembelajaran secara online. Maknanya saya waktu tu cuti bersalin, maknanya the whole semester saya tak mengajar. Saya mengajar semester berikutnya iaitu pada bulan 9. Bila saya kena mengajar pada bulan 9, maknanya gap saya selama 6 bulan, saya mempunyai masa untuk saya menilai, saya mencari platform apa yang sesuai. Platform apa yang menarik untuk saya supaya saya tidak perlu melalui proses-proses stres, maksudnya melalui fasa stres sepanjang saya berlakukan online class. Jadi kenapa Google Classroom? Yang pertama dia adalah mesra pengguna. Yang saya dapat daripada pemerhatian saya waktu sebelum saya memulakan PNP secara online. So saya nampak Google Classroom ni dia sebagai mesra pengguna. Tak kisahlah sama ada pengajar ataupun pelajar, ia mudah digunakan. Maksudnya kalau kita buka Google Classroom itu sendiri, kita dah boleh tahu dah, oh ini untuk apa, ini untuk apa. Yang keduanya adalah mudah diakses. Mudah diakses dengan kata lain, tak kira kita ada di mana, menggunakan telefon bimbit, tablet, laptop, desktop, sekiranya kita ada internet, kita boleh akses Google Classroom. Yang ketiga, stabil. So kita dah tahu Google ni adalah satu company yang memang dah stabil daripada dulu lagi. So, jadi kita yakin, apps yang dibuat, aplikasi yang disediakan oleh Google sangatlah stabil. Maksudnya tak ada hang, tak ada masalah crack dan sebagainya. Yang keempat, yang ini yang paling best sekali iaitu percuba. Tak kisahlah kita ini berada di bawah satu institusi, maksudnya yang berdaftar, ataupun kita bergerak secara individual untuk menggunakan Google Classroom. Sebagai contoh, kita ni guru tuition sendiri. Kita sendiri, kalau kita nak menggunakan Google Classroom tak ada masalah. Boleh pakai. Macam kita buat create email biasa, so kita boleh pakai Google Classroom secara percuba. Untuk kepentingan peribadi, tak ada masalah. Dan yang kelima, mudah difahami. Maksudnya yang saya cakap tadi lah, bila kita buka je login ke Google Classroom, bila kita tengok, oh dia ada step, dia dah tunjuk dah cara bagaimana kita nak
join kelas, dia ada simbol lah yang membawa kita untuk kita explore, dia ada. Okay, so dia mudah faham. Okay, dan apa yang saya nampak juga, Google Classroom adalah satu one stop center. So maknanya kat sini saya tak perlu aplikasi yang banyak, platform yang banyak, apps yang banyak untuk saya lakukan PMP. Saya hanya perlu ada Google Classroom, dah cukup. Kerana bagi saya dia adalah one stop center. Kenapa? Daripada situ kita boleh mengumpul pelajar kelas saya boleh kumpul dalam satu platform. Okay. Saya boleh menjadualkan tugasan. Katakan saya minggu depan saya ada kursus. So saya nak juga adakan tutorial kepada pelajar. Jadi saya hanya perlu saya boleh menjadualkan awal sebulan sebelum tarikh yang saya hendak, okay. So saya boleh buat awal sebulan. So bila masa saya kena pergi kursus, dia akan automatically post tugasan tersebut kepada pelajar. Seterusnya muat naik bahan pelajaran. So saya boleh memuat naik bahan pelajaran di situ dan mudah diakses oleh pelajar. Seterusnya membuat pengumuman, apa-apa pengumuman yang saya rasa saya perlu buat. So saya terus buat di situ. So bila saya buat pengumuman di Google Classroom, pelajar akan dapat notifikasi yang mengatakan saya ada post, saya ada membuat pengumuman. Jadi dia tidak ketinggalan walaupun pengumuman itu saya lakukan di Google Classroom. Okey, seterusnya menetapkan ujian. Dekat sini kita boleh setting ujian, samalah juga menjadualkan tugasan. So menetapkan ujian. Okey. Kalau daripada awal semester tu saya dah boleh tetapkan dah untuk keseluruhan semester. Bila saya nak lakukan ujian, test 1, test 2, so pelajar pun boleh tahulah, okey, bila tugasan ataupun ujian yang mereka patut ambil. Okey, seterusnya memantau pencapaian pelajar. Okey, daripada situ saya boleh tahu pencapaian pelajar, macam mana performance dia separuh semester, waktu midterm ataupun keseluruhan semester sebelum final exam. Okey, saya boleh tahu. Dan juga di Google Classroom juga memudahkan saya untuk menanda tugasan. Okey, ialah kita waktu tu kita baru first time kan nak buat online class. So saya rasa kalau bagi saya lah, saya nak satu platform yang mudah, yang saya tak perlu nak menanda tugasan saya kena ke sana. Saya tak perlu. So benda tu yang menyebabkan saya memilih Google Classroom ini. Okey. So seterusnya Google Classroom ini juga mudah dihubungkan. Dia boleh link kepada beberapa platform lain seperti YouTube, Google Drive, Google Drive dan juga Google Meet. Google Drive ni adalah tempat di mana data kita disimpan, dan juga sekiranya kita nak kongsikan data daripada Google Drive, maknanya apa-apa data yang lama pun boleh. Kita cuma invite link sahaja dan pelajar boleh lihat apa sahaja dokumen yang kita share, yang kita kongsi. Okey, ini adalah contoh paparan di telefon bimbit. Okey, ni Google Classroom kan. Kalau di telefon bimbit seginilah. Okey, ada kelas. Kalau yang kiri ni adalah list of class. Kalau kata pelajar ada 5 kelas, ada 5 lah. Dan seterusnya. Okey. So ini adalah paparan di komputer. Dia lagi besar lah kan. Dan dia susunan dia adalah daripada kiri ke kanan. Kalau daripada handphone kan dia punya interface kecil, jadi dia ke bawah. Okey. Dalam buku Teaching on the Go, saya berkongsi lebih lah. So kat sini saya cuma tunjuk apa yang ada sahaja. Okey, tapi kalau nak tahu apa yang ada, okey, boleh dapatkan buku Teaching on the Go, ataupun kita akan, saya rasa komuniti kami akan memberi buku kepada perpustakaan kuis dan kita akan berilah kepada perpustakaan kuis. So boleh tengok jugalah sekiranya nak tahu lebih lanjut. Okey, bagaimana mencipta Google Classroom boleh dicapai melalui pautan classroom.google.com. So ini adalah contoh interface dia. Ada yang ni ke? Panggil ke? Ini adalah Google Classroom kan. Bila kita klik pautan, dia akan keluarkan kepada sini lah. Ini adalah contoh interface dia. Dan
paparan muka hadapan Google Classroom setelah folder untuk setiap kelas dicipta. Okey, step by step cara untuk cipta folder. Okey, saya ada ceritakan di dalam buku Teaching on the Go. Dan setelah saya cipta kelas, okey, ini adalah susunan folder. Dia adalah kan susunan folder. Okey. Dan seterusnya bila kata saya klik salah satu daripada folder, contohnya saya klik folder yang keempat ni lah, JCS 1433A, ia akan membuka paparan seperti ini. Ini semua paparan ini kita akan explain dalam buku tu. Okey, apakah fungsi-fungsi dia, bagaimana kita nak lakukan semua perkara lah, okey, daripada A to Z yang mana saya explain tadi berkenaan dengan one stop center, okey. Bila kita membuka Google Classroom, yang ada di paparan adalah yang dekat atas ni, stream, classwork, people and grades. Sebab dekat dalam buku Teaching on the Go, saya akan explain satu persatu berkenaan dengan fungsi stream, fungsi classwork, fungsi people dan juga fungsi grades. So kita boleh tengoklah secara dasarnya. Okey, untuk fungsi stream, dekat sini para guru ataupun pendidik lah, pendidik dia tak semestinya guru, pensyarah, okey, orang yang memberi tuition, leader, dia boleh menggunakan Google Classroom ini. Dia bukan strict kepada cikgu ataupun pensyarah saja. Kalau macam business kan dia ada team dia, so itu pun boleh menggunakan Google Classroom juga. Okey, untuk stream, dekat stream interface yang pertama, di sini kita akan fungsi dia adalah untuk membuat pengumuman, melihat kerja yang perlu diselesaikan iaitu upcoming work. So kat sini ada tulis upcoming, dan juga guru boleh mengulang siap pengumuman yang telah dibuat sebelumnya. Contohnya awal semester pensyarah ada share satu status lah, okey, kepada pelajar. Rasanya dalam 2 bulan selepas itu dia nak share benda yang sama, dia tak boleh type, dia cuma ulang siar sahaja pengumuman yang telah dibuat sebelumnya. Okey, itu adalah fungsi stream. Seterusnya kalau kita pergi ke seterusnya iaitu classwork. Okey, fungsi classwork. Apa yang ada dalam classwork adalah fungsi dia adalah untuk memuat naik nota atau tugasan kepada pelajar. Ada beberapa pilihan menu dekat tepi ni ya. Kalau kita klik create, ada beberapa pilihan menu seperti tugasan, kuis, soalan, mengulang siap bahan yang telah dimuat naik dan dimuat naik sebelumnya. So dekat sini saya ada tunjukkan lah, dalam buku tu kita ada tunjukkan step by step bagaimana kita ingin mencipta tugasan, kuis, soalan dan juga bagaimana kita ingin mengulang siap bahan yang telah kita upload sebelumnya. Seterusnya kita boleh menyusun nota atau tugasan dalam topik-topik yang dicipta sendiri. So dekat sini, bahagian ini kita boleh organize folder yang kita nak. Organize, cantik lah, maknanya kalau tajuk tu, kalau macam contoh topik 1, topik 2, topik 3, kita cantikkan kita punya interface supaya memudahkan kita untuk mencari dan juga memudahkan pelajar untuk mengakses. Okey, seterusnya fungsi classwork yang ada di bahagian classwork ini adalah penjadualan tugas boleh dilakukan di sini. Itu yang saya cakapkan, penjadualan tugas, penjadualan test, assignment, semua boleh kita lakukan di classwork. Okay, next, sekiranya kita pergi ke tab yang seterusnya ataupun section yang seterusnya iaitu people. Okay, fungsi people adalah untuk memaparkan senarai nama guru dan pelajar yang terlibat. Okay, so ini contohnya ada teachers, ada student. Okay, teachers ni boleh maksimum sampai 30 lah kalau kita di bawah satu agensi, di bawah satu institusi. Kalau kita secara individu, dia boleh dia boleh muat seramai 10 orang guru dan pelajar seramai 100 lah macam tu kan. Okay, di people juga kita boleh melihat prestasi pelajar secara individu. Okay, boleh lihat prestasi pelajar secara individu dan juga kita boleh memberi email, maknanya kita membuat post kepada pelajar secara individu. Dekat sini semua tu boleh dilakukan. Dan macam fungsi, kita boleh mute pelajar, kita boleh
kita boleh remove pelajar, kita boleh invite pelajar, semuanya dilakukan di bahagian people. Dan section yang terakhir adalah grades. Okey, di paparan grades, ia akan memaparkan prestasi pelajar secara keseluruhan. Maknanya kalau kelas tu ada 30 pelajar, so 30 list pelajar ada dalam grades punya interface, paparan. Dan juga boleh melihat purata markah pelajar bagi setiap tugasan yang diberi. Okey, contohnya ujian yang pertama. Ujian pertama kita tengok average student, kalau kata bawah 50% maknanya ada something yang something is not right lah kan. Sama ada soalan kita terlalu susah atau sebenarnya pelajar tak dapat adapt dengan ODL. So dekat situ kita boleh trace dan kita cari solution untuk kita selesaikan masalah itu. Okey, sekiranya kalau kita tengok pelajar purata, average, okey, average pelajar okey, maknanya 50% ke atas. Okey, mungkin ada pelajar yang tak boleh adapt, mungkin ada pelajar yang excellent. So dekat sini sangat penting, sangat penting, pentinglah untuk kita sebagai pengajar, kita nak tahu performance pelajar sepanjang semester itu. Sebab kalau kita dalam kelas kan secara face to face, bila kita lakukan tutorial, kita boleh pergi go through one by one pelajar kan. Tapi bila kita online, masa sangat limited. Dia akan jadi bila kita buat penerangan, kadang-kadang pelajar tak faham kan, tak faham sangat. So bila kita menggunakan Google Classroom, memuat naik video, sekiranya pelajar tidak faham, pelajar boleh mengulang siar. Dia boleh tengok repeat video yang kita bagi kepada mereka lah. Okay. Dan seterusnya fungsi terakhir grades adalah dekat grades ni kita boleh memuat turun prestasi pelajar dalam bentuk Excel. So kalau hadirin semua nampak, okay, dekat situ bila kita buka paparan grades, dia nampak macam table lah. Okay, table. Assignment, nama pelajar. So kita boleh dapatkan data ini, kita convertkan dalam bentuk Excel. So boleh. Semua tu boleh dilakukan di dalam Google Classroom. Okay. Dan yang terakhir adalah menanda tugasan pelajar. Yang ni paling senang lah bagi saya. Benda yang paling saya suka dekat Google Classroom ni adalah the way saya nak organize saya punya nota, saya punya tugasan pelajar, dan juga cara saya dan juga platform untuk saya menanda. Maksudnya ialah bila kita tak ada platform yang bagus untuk kita menanda tugasan pelajar, dia akan menjadi satu benda yang kita seronok lah kan. Kena cari apps lain, kena download apps lain untuk kita menanda. So ini tidak perlu. Kalau kita pakai Google Classroom, kita boleh menanda tugasan pelajar dilakukan di menu kedua iaitu classwork. Macam mana saya nak pakai? Kita pilih dan klik mana-mana tugasan pelajar dan ia akan membawa kita kepada lembaran baru iaitu file tugasan pelajar. Contohnya kan, ini saya klik dekat contohnya tugasan test lah. Benda ni secara detailnya saya ada explain dalam buku lah. Yang ni saya cuma secara dasarnya. Okey, bila saya klik dekat test ni, dia akan bawa kepada paparan pelajar. Contohnya ni adalah test pelajar. Okey, so untuk menanda tugasan dia, apa yang kita perlu buat ialah kita hanya perlu mendownload aplikasi kami terlebih dahulu. Okey, aplikasi kami ni adalah built-in function. Maknanya dia adalah extension Google Extension. Maknanya aplikasi yang telah dicipta oleh Google untuk memudahkan penandaan dan penulisan secara manual. So kalau dalam carian biasa, kalau kita carian dekat Google, dekat search engine, kita cuma cari Google Extension Kami, K-A-M-I, Kami. So bila dah download tu, kita boleh terus menanda. Dengan syarat kita ada tablet lah. Tablet ataupun pakai mouse pun boleh. Pakai mousepad pun boleh tapi tulisan kurang cantik lah. Tapi boleh juga kan kalau kita macam at least kita at the first place, pertama kali, first time. So kita pakai mouse pun tak ada masalah. Okay, dan juga ada diceritakan secara detail di bahagian tugasan pelajar terdapat ruangan markah, cara menghantar tugas dan juga bagaimana cara untuk memberi komen kepada pelajar. Okay,
Itu sahaja daripada saya. Sangat macam pantas kan. Sebab takut masa terkejar-kejar. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih. So nanti untuk kalau sekiranya ada soalan atau pertanyaan boleh tanya di sesi yang seterusnya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan balik majlis kepada saudari pengurusi majlis. Okay. Terima kasih diucapkan kepada Puan Rusnani di atas perkongsian sebentar tadi. Input yang diberikan sangat padat, menarik dan mudah dipahami. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Jadinya saya dapat ringkaskan Google Classroom ni sebenarnya dia mudah dan padat dengan fungsi-fungsi yang sangat membantu pelajar ataupun pendidik sendiri. Terima kasih Puan Rusnani. Okey, kita berehat sekejap lah bagi tarik nafas dulu untuk para peserta dan juga panel yang seterusnya. Okey, saya nak minta lah peserta untuk komen. Saya bersemangat di ruangan komen. Saya nak tengok awak ni ada tak bersama-sama dengan saya ni membedah buku Teaching on the Go. Cuba komen. Saya bacakan untuk awak. Aisyah bersemangat. Umairah. Okey, kami bersemangat Haziq. Bagus. Pagi-pagi ni kita kena cergas orang kata. Rezeki. Aida semangat. Salihah. Okay, bersemangat Saya harap semua masih bertenaga lah untuk kita meneruskan majlis pada hari ini. Okay, semangat. Okay, bagus. Ni yang kita nakkan di pagi yang ceria insyaAllah. Sabtu ya hari ni. Hari ni sebenarnya birthday ayah saya. Tapi pagi ni kita selesaikan dulu program-program ni. Petang kita party sikit. Okay, terbaik semua. Okay, madam. Okay, baiklah. Mari kita teruskan ke slot yang terakhir. Bukanlah terakhir, slot yang ketiga sebenarnya. Iaitu slot keberkesanan penilaian Teaching on the Go. Okay, dalam slot ini, panel kita yang cantik lagikan manis iaitu saudari Putri Natasha dan saudari Rashidah Rashid yang merupakan wakil daripada Duta Mahasiswa Johor bagi projek Teaching on the Go. Mereka akan menerangkanlah serba sedikit projek yang dilakukan oleh pasukan Teaching on the Go. Jadinya kita teruskanlah ke awak semua nak berehat sekejap. Okay, info clear, moga bermanfaat kepada semua insyaAllah. Thank you Fadlina. Okay. Happy birthday ayah moderator. Terima kasih insyaAllah. Okay, teruskannya. Saya teruskan. Jadinya, tanpa melengahkan masa, saya menjemput saudari Putri Natasha bagi slot perkongsian ini. Dipersilakan. Okey, baik. Assalamualaikum. Boleh dengar suara saya ke? Boleh cik. Okey. Saudari Aina boleh minta bantuan untuk sharekan slide? Okey, baik. Jalan-jalan naik motor. Sambil berjalan terjumpa Amira. Terima kasih buat saudari moderator. Izinkan saya untuk mula bicara. Okey. So untuk slot yang ketiga, anda akan bersama-sama saya Putri Natasha Farhana binti Jamaluddin dan rakan seperjuangan saya untuk wakil pada pagi ini adalah Cik Rashidah binti Muhammad Rashid. Okey. Jadi mari kita mulakan untuk sesi perkongsian bagi slot kita yang ketiga iaitu keberkesanan penilaian program Teaching on the Go. Okey. Terima kasih moderator dan juga selamat pagi saya ucapkan kepada semua barisan tetamu VIP, para panelis dan juga para hadirin sekalian. Jadi pada pagi ini saya akan mulakan kita punya sesi ni dengan untuk berkongsi kepada rakan-rakan dan juga di barisan tetamu semua berkaitan dengan program Teaching on the Go. Untuk pengetahuan semua, pihak kami di UiTM Cawangan Johor, kampus Segamat sedang menjalankan projek Teaching on the Go di bawah anjuran Yayasan Pelajaran Johor dengan tujuan bagi membantu meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam mengendalikan proses PDPR secara atas talian. Okey, objektif utama bagi projek ini adalah untuk
memberi ilmu dan berkongsi ilmu tentang pengendalian sesi pengajaran dan pembelajaran secara atas talian dengan lebih efisien kepada pihak sekolah terlibat. Jadinya projek ini akan didirikan dengan cara asal bagi menggunakan beberapa utama seperti platform Google Classroom yang telah terangkan oleh Puan Rosnani, Google Meet dan juga private group, Facebook private group yang telah diterangkan oleh Puan Ain. Okay? Jadinya setiap platform yang telah kami pilih telah pun dikaji dan juga dikongsikan bersama melalui aplikasi tersebut bagi memastikan setiap apa yang kami sampaikan ataupun apa yang kami kongsikan bersama dengan pihak sekolah itu sampai dengan dengan lebih efektif lah macam tu. Okay. So menerusi projek ni juga kita mensasarkan untuk menghasilkan ringkasan modul bagi sesi pengendalian dan pengajaran PDP yang bertindak sebagai panduan kepada para guru. Okay. Menerusi modul ini, kita diharapkan dapat memberi panduan yang lebih jelas kepada para guru agar dapat dijalankan dengan efisien. Okay. Jadinya pada waktu ketika ini kami juga dalam proses untuk untuk memperkembangkan lagi perjalanan projek Teaching on the Go ini dengan menghasilkan satu buku ringkasan berkaitan dengan Teaching on the Go Key, di mana di situ kita membuat beberapa kompilasi berkaitan dengan cara pengendalian yang lebih efisien dan efektif untuk memastikan para guru lebih jelas untuk menggunakan buku Teaching on the Go ini sendiri. Okay. Jadi syukur Alhamdulillah kita juga telah berjaya untuk melaksanakan program Teaching on the Go ini bersama dengan 2 buah sekolah di mana kami telah berjaya untuk menjalankan 3 modul iaitu bersama dengan SK Gemerih dan SMK Gemerih. Kedua-dua sekolah ini terletak di Segamat, Johor. Okay. Jadi saya akan ceritakan serba sedikit aktiviti yang kami lakukan bersama para guru di mana setiap modul akan dimulakan dengan perkongsian daripada para penasihat sendiri dan selepas itu para guru akan mempunyai slot, iaitu slot tu adalah slot penilaian bersama fasilitator yang terdiri daripada mahasiswa Johor. Okay. So saya akan serahkan seterusnya kepada rakan saya, Cik Rashidah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Minta maaf saya tak dapat buka kamera sebab ada masalah teknikal yang tak dapat saya elakkan. Jadi saya akan teruskan dengan apakah yang kami lakukan dalam sesi penilaian lah. Okey, pihak teknikal boleh pergi ke slide yang keempat. Okey. Okey, baiklah. Dalam sesi penilaian, guru-guru akan dipecahkan ke dalam 5 kumpulan di mana kami Duta Mahasiswa mempunyai seramai 15 orang, maka satu kumpulan mempunyai 3 orang mahasiswa yang akan menjaga ataupun akan melihat sesi penilaian yang dilaksanakan dalam setiap kumpulan tersebut. Dan guru-guru yang dipecahkan mengikut kumpulan, mereka akan terlibat dalam sesi Google Meet yang berasingan lah mengikut kumpulan masing-masing dan 3 orang duta mahasiswa dalam setiap kumpulan mempunyai gerak kerja yang berbeza. Pertama, seorang akan guide ataupun akan lead sesi penilaian. Duta mahasiswa yang kedua akan jaga bahagian teknikal dan duta mahasiswa yang ketiga di mana yang paling penting saya kira beliau akan mencatat setiap soalan ataupun jawapan yang kami dapat ataupun kami berikan kepada guru-guru untuk kami menilai sama ada guru-guru tersebut betul-betul faham ataupun masih ragu-ragu. Mengapa sesi penilaian ini saya kira amat penting adalah apabila sebenarnya guru-guru ni bila masuk saja sesi perkongsian daripada para penasihat ataupun para penceramah kami iaitu pensyarah kami sendiri, mereka sebenarnya agak sedikit terkejut apabila sesi perkongsian itu dilakukan mungkin terlalu laju buat mereka sebab kebanyakan guru-guru yang terlibat sama dalam kami punya
program adalah guru-guru yang kami kira senior lah ataupun kita boleh panggil baby boomers. Jadinya mereka agak lambat sedikit untuk dapat catch up apa yang disampaikan oleh para penceramah. Disebabkan itulah ada sesi penilaian di mana dalam sesi penilaian ini bukan sahaja kami menilai tetapi kami mengajar semula melalui kaedah hands on. Okay, di mana ada 3 slot terlibat lah. Slot Google Meet, Google Classroom dan juga Facebook private group. Okay, di mana kami ada belum lagi di mana kami ada dua soalan ataupun dua penilaian. Pertama, penilaian secara teori. Kami akan berikan soalan dalam bentuk multiple choice question. Mereka akan jawab di Google Form dan juga selepas itu adalah soalan praktikal di mana kami ada 2 set dan setiap set merangkumi soalan daripada tahap aras yang paling mudah, sederhana dan juga paling sukar lah. Dan dekat situ orang yang duta mahasiswa yang mencatat setiap aktiviti ataupun setiap jawapan yang diberikan oleh guru-guru tersebut. Daripada situ kita tahu tahap-tahap yang dicapai oleh setiap guru tersebut. Okay, next slide. Okay, ini adalah slide maklum balas di mana seperti yang saya kata tadi, setelah guru-guru tersebut mengikuti sesi perkongsian, sesi penilaian, mereka harus mengisi borang feedback ataupun untuk memastikan kami dapat mengetahui sejauh mana kefahaman dan juga apa yang kami sampaikan itu sudah cukup dengan cara yang terbaik ataupun tidak. Okey, di mana di sini semua hadirin dapat lihat kami telah mengkategorikan responden kami sebanyak 5 orang sahajalah. Kami tak boleh tunjuk nama, email dan sebagainya sebab itu adalah private and confidential. Maka kami tukar kepada responden ID. Kami letak ID SKJ01, maksudnya Sekolah Kebahasaan Gemerih. Dia adalah cikgu Sekolah Kebahasaan Gemerih. Yang pertama, responden kami, dan kita dapat lihat setiap kali S1, S2, S3, S4, S5 itu adalah soalan lah. Kami punya soalan panjang, jadi untuk kami tunjukkan kat sini kami hanya tukarkan kepada bentuk yang lebih mudah lah yang lain. Dan kita dapat lihat di sini di mana sebelum dan selepas program untuk setiap cikgu daripada SKJ01 sampai SKJ05 kita dapat tengok improvement di mana sebelumnya soalan yang kami tanyakan ataupun yang harus mereka jawab adakah mereka sudah kenal secara asas penggunaan Google Meet, Google Classroom dan sebagainya. Maka sebelum mereka join kami punya program, mereka punya pengetahuan mungkin secara asas sahaja. Selepas tu berlakunya improvement di mana kita dapat tengok untuk post selepas program dijalankan mereka jawab 4 ke 5 lah di mana mereka sangat faham apakah kegunaan medium-medium tersebut untuk melaksanakan PDPR secara atas talian. Okey, seterusnya. Okay, seterusnya saya akan berkongsikan timeline kami, maksudnya apa yang telah kami capai dan apa yang telah kami lakukan. Namun begitu ada beberapa perkara lah yang saya tak dapat masukkan dekat sini lagi sebab sebenarnya gap kami terlalu sedikit, kami banyak aktiviti in between. Okay, so pada 25 Mei kami telah mulakan dengan sesi Google Meet SMK Gemerih, 13 Julai modul 1 Google Meet SK Gemerih dan seterusnya lah di mana sampailah kami ada 2 lagi event yang kami masih dalam tertangguh lagi lah, bukanlah tertangguh dalam proses untuk melaksanakan di mana pada 27 September ini, 20 September sesi perkongsian bersama bekas pengasihat dan alumni pemenang duta mahasiswa di mana kami mempunyai sesi tersebut dengan seorang bekas pemenang duta mahasiswa dan penasihat mereka. Mereka akan berkongsikan sedikitlah berkenaan dengan apa yang patutnya kami capai dan sebagainya. Kriteria yang harus kami capai untuk menjadi antara bakal pemenang duta mahasiswa lah, insyaAllah. Dan seterusnya 27 September kami ada program Teaching on the Go bersama Sekolah Menengah Kebahasaan Agama. Dan yang paling besar sekali event kami pada masa akan datang adalah pada 3 Oktober di mana kami ada sesi webinar antarabangsa bersama UNILAB ataupun Universiti Lancang Kuning. Ini antara kami punya program yang sangat kami perlukan persediaan yang rapi dan kami harap dapat doa dan sokongan semua peserta. Semoga program Teaching on the Go ni sampailah di peringkat global lah hendaknya. Okay, seterusnya. Okay, seterusnya saya rasa tu je.
para peserta yang mungkin ada sebarang persoalan ataupun mungkin kita ingin berkenal-kenalan ke, boleh hubungi kami lah dalam through platform berikut, LinkedIn dan juga email. Okay. Itu saja daripada saya, Rashidah Muhammad Rashid dan Putri Natasha Farhana. Saya serahkan kembali sesi kepada moderator. Terima kasih. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada saudari Putri Natasha dan saudari Rashidah di atas perkongsian sebentar tadi. Saya harap peserta akan terus memberi sokongan kepada pasukan Teaching on the Go untuk berkhidmat kepada masyarakat. Mereka cuba sebaik mungkinlah untuk membantu mana yang mereka boleh, insyaAllah. Kita doakanlah sama-sama. Baiklah, kita berada di sesi yang terakhir. Jangan sedih ya. Okey, sesiapa mempunyai persoalan untuk para panel kita, boleh chat di ruang komen, okey? Okey. Kita akan beralih ke sesi soal jawab. Baiklah, sementara menunggu para peserta untuk menaik soalan mereka di ruangan komen, saya akan bertanyakan kepada panel soalan yang dipilih daripada borang pendaftaran. Semua dah bersedia ke? Okey, saya harap para panel bersedialah. Soalan pertama diajukan kepada Puan Ain. Okey, Puan Ain sudah bersedia ke? InsyaAllah. Okey. Okey, soalannya berbunyi begini, Puan Ain. Apakah peranan sebagai seorang pengajar untuk memastikan pembelajaran secara atas talian ini memberi kesan kepada pelajar dengan menggunakan Facebook dan Google Meet? Seperti kita tahu, Puan Ain lebih pakar dalam Facebook private group dan juga Google Meet. Silakan Puan Ain. Soalannya tadi peranan betul ke? Cik Moderator? Macam peranan seorang pengajar untuk memastikan pelajar dia tahu. Macam pengajar mengerti yang nak tahulah pelajar tu faham ke tidak apa yang diajar ketika PDPR ni. Okey. Terima kasih kepada soalan sebentar tadi. Okey, menyentuh ataupun berkata tentang soal peranan seorang guru, seorang pensyarah, seorang tenaga pengajar. Okey, sebenarnya bila kita lihat daripada skop ataupun kita kata persekitaran pengajaran secara atas talian, totally 100% different dengan secara bersemuka. Macam saya sebutkan sebentar tadi dalam perkongsian saya, kalau secara bersemuka, physically in class, kita memang akan nampak pelajar. Kalau kita nak bertanya, berinteraksi, bercakap dan sebagainya, kita boleh terus dapat respon daripada pelajar. Tetapi bila di atas talian ini, dia ada banyak cabaran. Kalau saya boleh sebutkanlah sepanjang hampir boleh katakan nak masuk 2 tahun ni, tahun kedua mengajar secara atas talian, cabaran yang saya nampak bila mengajar atas talian ini, pertama, interaksi dengan pelajar. Kadang-kadang interaksi tu tak sampai seperti mana kita berhadapan dengan secara fizikal. Mungkin tak sampai tu disebabkan oleh connection internet. Mungkin apa kita katakan kita tak, sebab kata orang kan tak kenal maka tak cinta. Kalau kita pergi bersemuka setiap hari dekat kelas, kita nampak pensyarah tu. Kalau online ni perjumpaan itu hanya sekadar atas talian semasa di dalam kelas. Tapi di sinilah kita perlukan pensyarah ataupun guru tersebut ataupun tenaga pengajar pandai untuk memainkan peranan. Macam saya sendiri kalau saya boleh kongsikan, bukan saja semasa dalam kelas, secara Google Meet ke Facebook dan sebagainya. Bahkan di luar waktu kelas pun kita cuba juga untuk mainkan peranan kita lah sebagai tenaga pengajar. Kadang-kadang bila mengajar secara online ni, dia tak macam kita mengajar secara fizikal. Mungkin tak dapatlah 100% tu ilmu yang disampaikan. Tapi pengajar tu sendiri perlu pandai mainkan peranan. Selepas kelas mungkin boleh tanya pelajar, buat sesi kita kata personal consultation dan sebagainya. Dia tak kisahlah sama ada kita gunakan, macam contoh saya boleh katakan Facebook. Facebook kalau saya buat live, kemudian video live tersebut akan kekal tinggal di dalam
laman Facebook tersebut. So dekat bawah tu ada ruangan komen. Jadi pelajar boleh komen, dia nak nyatakan pandangan, soalan dan sebagainya. Dan saya sebagai tenaga pengajar, peranan saya untuk sentiasa semak komen tersebut. Ada tak sebarang komen ataupun persoalan yang mereka ingin tanya. So directly saya boleh reply dekat situ. So bila saya reply kepada pelajar tersebut, bukan pelajar tersebut sahaja dapat lihat. Bahkan rakan-rakan lain yang turut mengakses kepada platform yang sama boleh melihat. Jadi di sini berbalik kepada soalan peranan tadi sebenarnya di zaman kita berhadapan dengan online learning ni, pensyarah ataupun guru dia kena lebih bersifat kreatif lah dalam pengajaran. Sebab kita nak pastikan objektif pembelajaran itu tercapai. Itu sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih Puan Ain di atas jawapan kepada persoalan peserta kita. Alhamdulillah sangat jelas. Betul, cabaran yang paling besar sepanjang PDPR ni adalah interaksi tu kurang lah. Kalau dulu kita siap makan dengan lecturer dekat kafe kan, untuk mengeratkan lagi, betul, pengajar perlu lebih kreatif dalam pendekatan bersama dengan para pelajar. Terima kasih Puan Ain. Kita tengok komen daripada peserta ada tak? Oh, tak ada lagi. Nampaknya peserta jelas ya dengan apa yang disampaikan oleh panel-panel kita sebentar tadi. Alhamdulillah. Okey, saya teruskan dengan soalan kepada Puan Rusnani. Okey, Puan Rusnani, boleh ke? Dah bersedia? InsyaAllah dah bersedia. Dengar tak soalan saya? Okey, dengar Puan. Okey, soalannya begini Puan Rusnani. Pada pendapat Puan, apakah kepentingan Google Classroom pada zaman kini yang mana kita tahu pelajar, guru dan pensyarah kerap menggunakannya dalam PDPR? Apakah kepentingannya? Kepentingan. Okey. Terima kasih saudara kursi majlis. Seperti yang saya bagi tahu tadilah dalam slide saya, apakah kepentingan dia, saya boleh klasifikasikan Google Classroom ni sebagai salah satu one stop center lah. Okey, di mana dekat situ pelajar dan guru boleh berinteraksi, pelajar dan guru boleh berbincang, mengadakan discussion, boleh menjadualkan tugas dengan lebih teratur, boleh berkongsi bahan-bahan rujukan, berkongsi YouTube channel ke kan, tak kisahlah apa-apa yang boleh dikongsi di satu platform iaitu Google Classroom. Jadi saya rasa itu adalah satu kepentingan lah sebab kita tak perlu banyak macam contohnya lah dekat saya percaya dekat setiap universiti kita akan ada kita punya platform online learning lah. Contohnya kalau macam UiTM kita ada UFuture. Tetapi pensyarah tidak diwajibkan untuk menggunakan UFuture. Tapi bila kita diberi kebebasan macam itulah, so saya memilih Google Classroom dan saya rasa ia mempunyai kita panggil kelebihan tersendirilah. Kerana daripada situ, bila kita sebagai pengajar, kita kalau boleh kita nak tahulah tahap pemahaman pelajar. Jadi daripada Google Classroom itu sendiri, maknanya kita boleh tengok secara online performance pelajar. Dia tak perlu nak go through satu-satu dia punya test, dia punya assignment, tak perlu. Kita tengok pada yang saya tunjukkan tadi, kalau masih insyaAllah lah saya rasa masih ingat kan dekat grades, kita boleh tengok performance pelajar. Itu penting sebab kaya ukur kepada seorang pengajar adalah untuk pelajar-pelajarnya memahami apa yang kita lakukan. Maknanya memahami apa yang kita cuba sampaikan, pengajaran dan pembelajaran di atas talian. Itu sajalah bagi jawapan daripada saya, kepentingan dia. Okey, boleh? Okey, terima kasih Puan Rusnani. Sama-sama. Faham. Kiranya saya rasa pun peserta lebih mudah faham kerana Google Classroom ni boleh connect dengan macam-macam mudah lah untuk macam platform lain lah, macam YouTube kan. Sekarang kan ada juga, kalau macam kata pensyarah itu sendirilah tak sempat nak buat
konten untuk belajar. Maksudnya tak buat konten tu tak sempat nak rakam video. Tapi dia boleh share dulu video-video yang ada di YouTube, share link kepada pelajar untuk pelajar lihat. Sebab apa sebab apa saya kata share link kan? Boleh je kita share link dekat WhatsApp betul. Tetapi kalau kita share link kat WhatsApp, seterusnya nanti kan banyak kan WhatsApp, okay terima kasih madam kan, pelajar kan. Jadi bila pelajar nak tengok balik, nak ulang siar, dia akan jadi satu yang payah lah, jadi satu kesusahan untuk dia scroll ke atas cari balik link tu. Tetapi kalau pakai Google Classroom ni, okay contohnya itulah topik 1 so saya tulis topik 1, saya bagi link dekat situ. So bila pelajar nak lihat topik 1, dia cuba pergi kat topik 1, okay ada link, so dia cuba klik link tu, bila-bila masa sahaja dia tak perlu nak scroll down because tajuk konten itu berada di topik yang sepatutnya. Jadi mudah untuk pelajar akses. Itu je tambahan. Kan bagi masa lama sikit. Okey. Itu je. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Husnani. Faham memudahkanlah kedua-dua pihak untuk sama-sama dalam PDPR ni. Okey, terima kasih Puan Husnani. Nampaknya dengan berakhirnya sesi soal jawab sebentar tadi, maka berakhirlah tugas saya sebagai moderator pada hari ini. Maaf, Cik Moderator. Ya? Hari ni kita penasihat ada nak buat satu kontes sebab kita tengok macam peserta-peserta kita daripada kuis ni macam semua bersemangat. Kita nak buat ada kuis, ada 2 soalan. Okey, hadiah dia dalam bentuk wang ringgit lah. Kita surprise ni sebenarnya Cik Moderator. Oh, saya terperanjat ni. Oh, wow. Kita open untuk student quiz je. Ni siapa cepat dia dapat ni, kita punya hadiah ni orang kata cukup lah kalau dapat ni, boleh lah kejap lagi terus pergi beli KFC ke kan gitu kan. Untuk student quiz sahaja ya. Okay. Saya nak masuk lah Puan Ain. Kalau macam tu Cik Moderator kena pindah lah pergi masuk daftar kat quiz nanti. Okay, boleh. Puan Ain ke yang akan saya bagi dulu satu soalan dulu boleh? Nanti satu lagi soalan Madam Rusnani bagi. Boleh Madam Rusnani? Boleh, tak ada masalah. Okey, kita ada 2 je soalan dan hadiah ni ialah wang tunai Okey, wang tunai tapi wang tunai yang di bank in-kan. Ya, sebab tak boleh jumpa kan. Johor masih fasa 1 Okey, jadi student quiz semua dah bersedia ke? Boleh tak saya nak dengar sikit student quiz semua dah ready ke? Ada orang komen. Ya, Puan Rusnani. Mungkin kalau kita dah back in tu kan, mungkin pemenang boleh ambil gambar lah. Nanti kita boleh upload dekat Instagram ke kan, Facebook kan. Pemenang untuk hari ni punya webinar. Yes. Ni request daripada Madam Norin yang nak jawab kita punya soalan nak bagi jawapan tu dia kena buka kamera dan buka mic. Kita terima yang jawab macam tu yang kat komen kita tak terima boleh semua? Okay. Ni terbuka kepada semua sebab itulah macam saya katakan tadi kalau you all dapat je wang tunai ni, insya-Allah jadi boleh terus pergi beli KFC okay, untuk lunch Cik Moderator kita tu suka tapi dia tak boleh masuk okay. Alright, dah ready ke semua? Nak jawab kena buka mic, buka kamera. First come, first serve okay, ready Okay, ready ke? Oh, nervousnya. Okay, saya mulakan Okay, soalan saya. Okay, sebentar tadi kalau anda semua di dalam saya punya pembentangan tentang bedah buku, okay, saya ada tunjukkan kita katakan beberapa output yang kita harapkan daripada objektif penerbitan buku Teaching on the Go. Ada 4 output yang saya letak di slide saya tadi. Okay, jadi soalan saya, berikan 2 output yang kita ingin capai daripada buku projek Teaching on the Go ini. 2 output sahaja yang saya inginkan. Okay, so jelas ke soalan? Okay, ready? Saya punya jawapan ni tak ada kat Google. You all Google lah macam mana pun tak ada dekat Google. Okay, ready? 1, 2, 3. Ada ke? Dia buka mic, dia buka kamera, dia terus cakap saya nak jawab. Okay, 1, 2, 3. Soalan saya tadi, berikan 2 output objektif daripada buku Teaching on the Go yang saya bentangkan sebentar tadi.
Saya nak cuba jawab boleh ke? Siapa tu? Beri sebut nama daripada kos apa. Nak berkenalan sikit. Nama saya Ainul Safia. Okey. Saya dari KUIS dalam jurusan Diploma Perguruan Pendidikan Islam. Okey, boleh silakan. Yang pertama, tujuan penyediaan buku Teaching on the Go tu adalah sebagai panduan guru, dan juga yang kedua untuk tingkatkan kemahiran guru dalam menggunakan teknologi. Terbaik. Okey, Tania Ainul hebat. Safia. Okey, Tania. So, nanti kita back in dekat Ainul. Thank you. So, next question goes to Madam Rusnani. Silakan. Ada lagi peluang yang lain. Jangan sedih, ada lagi peluang. Nak tanya ni Madam Ain, soalan tu berkenaan dengan buku Teaching on the Go ke berkenaan dengan program kita hari ni? Boleh juga. Mana-mana Madam Nani. Okey. Mana-mana pun boleh. Okey. Ya, mana-mana pun boleh. Okey, saya akan bertanyakan soalan, okey, untuk sesi ketiga tadi, iaitu sesi yang telah disampaikan oleh Puteri Natasha dan juga Rashidah. Okey, boleh tak bagi tahu saya apakah perancangan dua program selepas ini yang telah dibentangkan oleh Cik Rashidah sebentar tadi? Ada dua. Dia ada sebutkan tiga tapi tadi. Tapi perancangan semasa milestone yang telah dikongsikan oleh Cik Puteri Natasha. Kalau tak ada siapa jawab, kita tukar soalan lain. Ada tak? Boleh tak? Saya puan. Siapa nak jawab tu? Siti Nur Syamimi. Tak ada siapa nak saya jawab tadi madam. Cepat guys. Soalan mudah ni. Sebab tadi nampak macam Syamimi tu ada online tu. On mic. Ada tak siapa-siapa boleh jawab? Ada tak yang dapat jawab? Kalau tak dapat jawab, saya tukar soalan lain lah. Okay? Okay, soalannya begini. Tadi seperti yang telah diterangkan oleh kami berdua, apakah konten yang terdapat dalam Teaching on the Go? Konten utama. Konten platform online learning utama dalam buku Teaching on the Go. Ada siapa boleh jawab? Senang je soalan dia. Ada orang tu. Orang ni. Konten atau chapter Madam Nani? Chapter. Konten lah. Maksudnya platform apa yang kita jelaskan di dalam Teaching on the Go. Boleh saya cuba? Boleh. Siapa tu di talian? Zudi dari kuis. Okey, boleh. Okey, Zudi boleh cuba. Platform yang digunakan private Facebook dengan Google Meet. Dia ada tiga. Dia ada tiga sebenarnya. Apa dia? Kita bagi peluang sekali lagi jawab. YouTube satu lagi. Tak pasti lah. Alah, kurang tepat. Dua betul. Satu salah. Tadi yang saya terang ada satu platform. Tu ada apa tu, itu saudari moderator kita bagi hint tu. Nak suruh juga dapat menangi wang tunai tu. Awak nampak tak dia sedang bercakap tadi tu, dia bagi jawapan.
Pasti. Okey, tak apa. Kita buka kepada yang lain. Ada sesiapa yang lain? Saya nak jawab boleh ke? Siapa itu? Umaira. Assalamualaikum. Dengar Humaira. tak suara saya? Siapa? Afika. Afika Syamsuddin ke? Siapa yang nak jawab tu? Ya, saya yang nak jawab. Dengar ke suara saya? Dengar Afika. Mungkin tadi lag sikit. Okey, apakah dia platform yang telah kita bincangkan hari ini? Dalam buku Teaching on the Go ni. Saya rasa dia punya internet lambat sikit kot. Okey, nama saya Siti Afika binti Syamsuddin dari kuis Diploma Program Pendidikan Islam. Ya, teruskan. Apakah dia jawapan kepada soalan saya? Platform tersebut apa yang saya dapat tadi antaranya ada 3, Google Meet, Google Classroom, Facebook private group. Ya, tepat sekali. Tahniah diucapkan kepada Afika. Nanti boleh contact Tadi Madam Ain ada Dengar tak suara? dengar. Tahniah, betul. So nanti boleh PM Encik Hanafi. Antaranya Google Meet, Google Classroom dan Facebook private group. Okey, terima kasih Afika. Tahniah Afika, nanti boleh PM Encik Hanafi. Nama penuh, khusus nombor handphone dan juga account number. Terima kasih. Okey, Puan Moderator, satu last kita ada tambah satu satu lagi soalan bonus lah sebab kita nampak macam memberangsangkan sambutan. Satu je ni, ni last lah. Soalan ni paling senang. Okey, paling senang. Kalau you all tak boleh jawab, sangat-sangat rugi sebab jawapan tu orang kata dah ada depan mata. Okey, boleh saya pergi soalan yang terakhir tak? Yang terakhir, boleh? Okey, soalan saya senang sangat. Okey. Teaching on the Go, buku Teaching on the Go ni ada 3 penulis. Tapi saya nak 2 sahaja nama penulis yang anda dapatlah daripada program ini. Bagi saya sekurang-kurangnya 2 nama penulis buku Teaching on the Go. Ada nak jawab? 2 sahaja nama, sekurang-kurangnya 2, mana-mana sahaja nama penulis, boleh nyatakan nama penuh penulis. Silakan. Saya nak try. Siapa tu? Aisyah. Aisyah dari mana? Dari kuis Ya, tu dah kena check ni sebab di UiTM pun ada Aisyah juga ni. So Aisyah daripada kuis. Daripada kursus apa tu Aisyah? Degree Pendidikan Islam dengan Multimedia. Silakan Aisyah. 2 tadi. 2, mana-mana nama penulis? Nur Rashidah dan juga Nurin. Salah. Nur Rashidah, dia tulis yang kit tu. Ni yang buku Teaching on the Go yang biru tadi tu. Yang Madam Norin tu dia editor. Oh, yang menulis. Ya betul. Kalau you all perasan tadi di slide kan ada kita tunjukkan yang muka depan buku tu. Ada yang nak cuba? Saya nak cuba boleh ke? Silakan Umairah. Okey. Yang pertama, penulis pertama ialah Puan Rusnani binti Muhammad Khalid dan Puan Nuril Ain binti Abdul Aziz. Alright, ya betul. Tahniah, terima kasih. So thank you semua untuk pelajar kuis yang memang awesome dan juga sporting. So saya serahkan kembali kepada Cik Moderator kita. Kepada pemenang, jangan lupa untuk serahkan you all punya information Sekejap lagi kita back in Terima kasih semua. Assalamualaikum. Silakan Cik Moderator. Tahniah semua. Terima kasih panel kita. Terkejut saya ada kuis dapat wang tunai pada pemenang kita.
Nanti kita share-share lah sama-sama makan lunch sama-sama. Alhamdulillah, terima kasih. Tahniah kepada pemenang-pemenang. Maksudnya jelaslah apa yang telah disampaikan sebentar tadi. Alhamdulillah, terima kasih semua. Jadinya telah berakhirlah tugas saya sebagai moderator pada hari ini untuk webinar bedah buku kita pada hari ini. Saya ingin memohon maaf seandainya terdapat kesilapan dan kekurangan sepanjang saya mengendalikan webinar ini. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak, terutamanya panel-panel jemputan kita, para peserta dan semua jawatan kuasa yang sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada hari ini. Semoga ada hari kita berjumpa lagi, insya-Allah. Saya akhiri pantun saya dengan serakat pantun lah. Orang kata biasa-biasa je pantunnya, tapi saya nak bagi juga. Izinkanlah saya, okey? Pergi ke dusun memetik kelapa muda si kelapa Bali. Jari disusun maaf dipinta, panjang usia berjumpa kembali, insya-Allah. Dengan ini saya menyerahkan kembali majlis kepada saudari Umairah. Terima kasih semua. Baiklah, selari dengan Cik Moderator kita yang dah pun bagi pantun, saya akan bagi pantun jugalah. Tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Niat suci sebagai pasak, bekalan pendidik sepanjang zaman. Alhamdulillah, tamat sudah seluruh agenda majlis kita pada pagi ini. Jutaan terima kasih diucapkan buat seluruh hadirin dan hadirat atas komitmen yang sangat baik demi menjayakan program ini. Saya, Siti Umairah binti Muhammad Idris, selaku pengerusi majlis, memohon ribuan kemaafan andai ada salah dan silap sepanjang saya mengacarkan program ini. InsyaAllah ada rezeki semoga bersua kembali. Diminta untuk semua kekal berada di posisi masing-masing bagi sesi bergambar di hujung majlis ini. Dimohon semua dapat berikan kerjasama yang baik. Terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Siiru ala barakatillah. Ma'assalamah wa ila liqa. Kita tutup dahulu majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Umairah, maaf mencela. Okey, tadi kan ada juga beberapa pelajar yang ada jawab soalan kan? Tapi kurang. Baiklah, kita akan mulakan Umairah. sesi Umairah. Okey, maaf semua, tadi ada beberapa pelajar yang ada juga jawab soalan tapi kurang tepat. Okay, tapi insya-Allah kita pun nak bagi juga hadiah. Tadi saya tak ingat Zudi dengan siapa yang tadi ada seorang yang jawab soalan saya tu dia kurang tepat. Okey, tapi tak apa, insya-Allah kita pun nak juga bagi hadiah atas keberanian dan komitmen lah, okey, untuk jawab soalan. Nanti Zudi dengan lagi seorang tadi tu yang saya lupa lah, yang ijazah pendidikan Islam tu, siapa nama dia tadi, nama dia? Tak perasan saya. Siapa tadi? Aisyah. Aisyah dengan Zudi. Nanti bagi juga nama lah pada Cik Hanafi InsyaAllah nanti kita akan bagi sagu hati jugalah sebab sporting jawab Okay, so tu saja. Okay, silakan Humairah. Okey, baik. Sukacita saya ingin mengingatkan kepada para peserta untuk daftar di link pendaftaran yang dah ada di ruangan chat. InsyaAllah akan di-send balik di ruangan chat. Jadi pastikan semua peserta dah daftar untuk dapatkan sijil bagi program ini nanti. Seterusnya kita akan mulakan dengan sesi bergambar. Peserta semua boleh buka kamera untuk join sekali. Dah ke? Betul-betulkan tudung ke? Okey, ada lagi tak? Nak buka kamera?
Okey, ada lagi ke? Kalau tak ada, saya ambil gambar. Ramai yang ada. Siap buat piece ada. Sengih-sengih pun ada. Muka serius pun ada. Dengan tangan bagus-bagus. Sporting semua. Okay, baiklah. Kita ambil gambar. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Lagi sekali 1, 2, 3. Ada freestyle ke? Lain-lain? Boleh. Saya nak buat permintaan boleh? Kita buat teaching on the go punya trademark. Oh, boleh. Tangan kanan di belah atas buat T je. Begitu. Okay, bersedia semua? Umaira, okey tak tu? Okey. Trademark macam mana tu? Macam ni ke? Alamak, macam mana saya nak? tangan Ada kanan instructor lain tak yang boleh ambil gambar? Mungkin Umaira boleh buat selain daripada Nicole sebab Umaira yang nak ambil gambar kan? Buat piece je lah. Sekejap, tak boleh. Okey, tak apa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, terbaik semua. Ada versi lain ke? Nak bagi mini love ke apa ke? Senyum macam ni ke? Okeylah, last ya. 1, 2, 3. Okay, terima kasih semua.